Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Datuk IR Dr. Riza Atik bin Orang Khair Rahmat. Nama saya Muhammad Akil bin Awang dan pada hari ini saya akan membentangkan projek saya yang bertajuk Cadangan Pelan Pembangunan Jangka Panjang dan juga Jangka Pendek di bandar yang saya pilih iaitu Bandar Dungun, Terengganu. Sepanjang saya bergelar seorang rakyat Malaysia, saya masih lagi belum dapat menjumpai sebuah bandar di Malaysia yang baik dari segi aspek alam sekitar, ekonomi dan sosial. Walaupun sebuah negeri itu baik dari segi ekonomi dan sosial, namun dari aspek alam sekitar pula yang akan menjadi kekurangan. Sama juga di negeri yang mempunyai kelebihan dari aspek alam sekitar dan sosial, namun kurangnya pula adalah pada aspek ekonomi. Di dalam tugasan ini, saya ingin mencadangkan sebuah pelan pembangunan di sebuah bandar yang saya pilih iaitu Bandar Dungun, Terengganu. Bagi mewujudkan sebuah bandar yang mapan adalah sangat baik jika ketiga-tiga aspek pembangunan mapan iaitu alam sekitar, ekonomi dan sosial dititik beratkan dan diseimbangkan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika kehilangan salah satu aspek daripada ketiga-tiga aspek tersebut tidak mampu menjadikan sebuah bandar menjadi sebuah bandar yang mapan. Punca saya memilih Bandar Dungun adalah kerana Bandar Dungun merupakan bandar pesisir pantai di negeri Terengganu yang cukup indah dengan alam sekitar, namun bandar ini masih lagi belum mampu untuk menjadi sebuah bandar yang mapan disebabkan kekurangan dari segi aspek ekonomi. Cadangan pelan pembangunan Bandar Dungun untuk jangka masa 30 tahun ke hadapan dibagi kepada alam sekitar, ekonomi dan sosial. Aspek yang pertama adalah alam sekitar. Bandar Dungun sememangnya telah dikurniakan dengan alam sekitar yang cukup cantik. Walaupun sudah baik, namun untuk pelan pembangunan untuk jangka masa 30 tahun ke hadapan, pelbagai perkara masih lagi perlu dipertingkatkan. Untuk rancangan jangka pendek iaitu sepanjang 5 tahun pertama, pelan pembangunan akan dilakukan secara harian dan bulanan. Penyelenggaraan secara harian. Yang pertama, pemungutan sampah dan daun-daun kering di tepi jalan dan di pesisir pantai. Perkara ini amat penting untuk dilaksanakan secara harian untuk memastikan kesejahteraan Bandar Dungun memandangkan sampah seperti daun-daun kering sentiasa sahaja gugur pada setiap hari. Penyelenggaraan secara bulanan. Pihak Majlis Perbandaran Dungun ataupun MPD harus menyelenggara pohon-pohon serta rumput-rumput di bandar secara bulanan kerana dahan pokok dan juga rumput ini akan tumbuh secara bulanan dan pihak MPD harus menyelenggara aset-aset pembersihan bandar seperti lori pemungut sampah, mesin peniup daun kering, mesin rumput dan juga sebagainya secara bulanan supaya kerja-kerja dapat dilakukan tanpa halangan. Rancangan jangka panjang 30 tahun. Penyelenggaraan secara tahunan. Pihak MPD harus mengumpul dana secara tahunan untuk menambah baik alam sekitar seperti kawasan pesisir pantai. Pihak MPD juga harus mengadakan kempen kesedaran untuk menjaga kebersihan bandar dengan menampalkan poster-poster secara besar-besaran akibat dan denda jika amalan membuang sampah merata-rata masih dilakukan. Penambahbaikan yang perlu dilakukan secara tahunan adalah dengan menambah baik sistem kamera litar tertutup di kawasan-kawasan yang berkaitan dengan alam sekitar. Perkara ini dapat meningkatkan kesedaran di dalam diri masyarakat untuk tidak melakukan kerosakan terhadap alam sekitar kerana mereka tahu akan kecanggihan teknologi keselamatan bandar untuk mengesan pelaku-pelaku perosak alam sekitar. Aspek kedua adalah ekonomi. Walaupun Bandar Dungun bagus di dalam aspek alam sekitar, namun ekonomi di bandar ini tidak begitu baik walaupun peluang untuk meningkatkan ekonomi di bandar ini sangatlah tinggi. Rancangan jangka masa pendek 5 tahun. Pertama, mewujudkan sebuah jawatan khas untuk mentadbir ekonomi bandar dengan telus. Kedua, jawatan ini akan bertanggungjawab ke atas segala peningkatan ekonomi bandar. Rancangan jangka panjang 30 tahun. Jawatan kuasa ekonomi bandar harus mencari dan menyediakan dana secara tahunan untuk menaik taraf infrastruktur bandar supaya lebih mesra pengguna. Kesannya adalah apabila bandar lebih kondusif, maka pelabur-pelabur akan lebih mudah untuk melabur seperti pelabur dalam sektor perhotelan, pelancongan dan makanan. Selepas semakin ramai pelabur datang ke Bandar Dungun, hasil ekonomi yang semakin meningkat harus diagihkan secara sama rata kepada rakyat Dungun dan bukannya digunakan oleh golongan-golongan atasan sahaja untuk kepentingan diri sendiri. Hasil ekonomi ini dapat diagihkan melalui peningkatan peluang pekerjaan serta meningkatkan gaji minimum. Kesannya adalah untuk meningkatkan ekonomi rakyat serta ekonomi bandar dapat ditingkatkan. Aspek yang seterusnya adalah aspek sosial. Dengan pelaksanaan aspek alam sekitar dan ekonomi, rancangan jangka pendek 5 tahun sudah pun mencukupi untuk meningkatkan aspek sosial. Rancangan jangka pendek 5 tahun memandangkan jawatan kuasa untuk menguruskan sektor ekonomi bandar telah diwujudkan, maka proses-proses untuk meningkatkan ekonomi dapat dijalankan dengan lebih teratur dan sistematik. Maka dana-dana yang dapat dikumpul dalam rancangan jangka pendek ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aspek sosial. Setiap 6 bulan, jawatan kuasa ekonomi harus mengagihkan dana kepada MPD untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti sosial seperti mengesan rumah-rumah orang miskin untuk diberi bantuan. Jenis bantuan untuk 5 tahun pertama adalah untuk penambah
perbaikan tempat tinggal supaya lebih selesa. Rancangan jangka panjang 30 tahun setiap bulan. Disebabkan ekonomi yang sudah cukup kukuh, bantuan telah dapat disalurkan secara bulanan. Target penerima bantuan anak-anak yatim, fakir miskin, golongan kurang upaya. Dan jenis bantuan pula adalah elang kehidupan bulanan, bantuan makanan asas dan sebagainya. Kesimpulannya, inilah jangkaan perubahan Bandar Dungun selepas mengaplikasikan cadangan pelan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang ini dari aspek alam sekitar sebelum dan selepas, dari aspek ekonomi sebelum dan selepas, dan terakhir dari aspek sosial sebelum dan selepas. Sekian saja pembentangan projek Bandar Mapan daripada saya. Sekian, terima kasih.